Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا فتوح العارفين بك بالحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama mengkaji dan meneruskan pembacaan kitab Matan Sulam Munawraqi fi ilmi mantiqi, iaitulah suatu kitab yang sangat kita katakan asas ataupun kitab yang sangat masyhur, yang mana dikaji dan dipelajari seluruh umat Islam, khususnya pelajar-pelajar yang hendak memahami ilmu alat dari sudut kita katakan fikiran, dari sudut fikiran. Jadi hari ini kita insya-Allah kita akan masuk pada fasal yang baru, iaitulah fasal anwa'i dilalati wad'iyah. Minta maaf tak berapa nak segar mana malam ni. Dia mari denyut atas kepala. Tapi insya-Allah kita mohon kepada Allah. Insya-Allah kita teruskan dan kita insya-Allah kita cuba habiskan pada fasal ini. Jadi kita ulang sedikit pada semalam. Jadi pada perbahasan semalam fi jawazi ishtighali bihi, iaitulah pada fasal menyibukkan diri ataupun hukum mempelajari ilmu mantiq. Maka pada perbahasan siri yang semalam pada fasal fi jawazi ishtighali bihi, iaitulah mantiq, ilmu mantiq dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ada ilmu mantiq yang telah kita katakan dimurnikan, ataupun ilmu mantiq yang telah disingkirkan anasir-anasir falsafah. Dan yang kedua ada ilmu mantiq yang mukhalif, yang kita katakan yang mukhtalif, yang bercampur dengan falsafah. Maka ilmu mantiq yang telah dimurnikan oleh para ulama daripada anasir-anasir ataupun qawaid falsafah, maka hukum para ulama mempelajari ilmu mantiq yang telah dimurnikan ini seperti yang kita bacakan ini Matan Sulam, maka hukum dia tidak ada ikhtilaf, iaitu harus mempelajari ilmu mantiq ini. Kemudian mantiq yang ada mukhtalif dengan falsafah ataupun falasifah, maka para ulama di dalam mengharuskan ataupun di dalam hukum mempelajari ilmu mantiq yang telah bercampur dengan falsafah, maka para ulama berbeza pandangan. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Imam Ibn Salah mengharamkan
mempelajari ilmu mantik yang mukhtali dengan falsafah. Bagi siapa? Bagi orang awam dan juga orang-orang yang tidak ada asas di dalam agama, khususnya fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kemudian Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dan juga orang yang mengikuti Imam Ghazali mengatakan mempelajari ilmu mantik adalah harus. Mempelajari ilmu mantik adalah harus. Kemudian pendapat yang masyhur adalah mempelajari ilmu mantik adalah dibolehkan. Maka dibolehkan kalau melibatkan ilmu mantik yang mukhtali dengan falsafah, maka ianya hanyalah boleh dipelajari bagi orang yang sudah ada asas-asas ataupun orang yang cerdik pandai sahaja. Adapun orang awam yang hendak mempelajari ilmu mantik yang mukhtali dengan falsafah, maka para ulama mengharamkan mempelajarinya. Sehinggalah dia ada asas yang kukuh untuk mempelajari ilmu mantik yang mukhtali dengan falsafah. Maka ilmu mantik yang kita pelajari ini iaitu matan sulam. Maka matan sulam ini di antara ilmu mantik yang diharuskan mempelajari. Khususnya orang yang ataupun pelajar yang mengambil jurusan hadis dan juga Al-Quranul Karim, maka memahami Al-Quran dan juga hadis memerlukan idrak dan juga memerlukan daya fikir yang baik supaya tidak ta'arud di antara yang fasik, yang tidak baik dan juga yang benar. Maka mempelajari ilmu mantik ini harus di sisi para ulama, khususnya di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Habislah tu. Jadi hari ini kita akan masuk pada fasal yang baru, iaitu faslun fi anwa'i ilmi hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'i dilalati wad'iyyati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'i dilalati wad'iyyati. Faslun, bermula ini. Fi anwa'i, itu satu fasal pada menyatakan pembahagian dilalati wad'iyyati. Dilalah wad'iyyah ataupun dalil pembahagian ataupun dalil yang diletakkan. Maka faslun fi anwa'i kita buat khabar bagi mubtada mahzuf, jatuh takdir hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal. Maka i'rab dia sama sahaja, iaitu kita buat khabar bagi mubtada mahzuf hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal. Itu di dalam pembacaan qiraatuhu marfu', membaca di atas marfu', faslun. Kemudian di dalam fasal ini maka para ulama membahagikan beberapa beberapa kita katakan pembahagian. Maka di dalam pembahagian inilah ataupun fasal inilah di dalam ilmu mantik, para talib ilmu yang hendak memahami ilmu mantik, maka fasal inilah fasal yang pertama dan fasal yang terlebih utama perlu difahami sebelum memahami fasal-fasal yang lain. Kerana di dalam fasal ini akan dibahagikan yang mana dikatakan tasawuri dan yang mana dikatakan tasdiqi. Maka melalui ilmu tasawuri dan juga tasdiqi, maka akan ada pecahan sebelum melibatkan perkara-perkara ataupun istilah-istilah yang kita katakan berkait dengan tasawur dan juga tasdiqi. Dilalatun lafzi ala ma wafaqah. Yad'unaha dilalata mutabaqah. Dilalatun lafzi ala ma wafaqah, bermula dilalah.
Maksud dilalah di sini ai fahmu lah, memahami. Bermula dilalah lafaz. Bermula dilalah ai fahmu lah, memahami. Bermula dilalah ataupun bermula fahaman ataupun bermula memahami. Lafzu ataupun lafzi ala ma wafaqah, atas satu makna yang sesuai ianya, wafaqah yang sesuai ianya makna, akannya lafaz. Yad'unaha, itu menamai oleh mereka itu, mereka para ulama munatiqah ataupun para ulama mantiq, akannya dilalah, akan dilalah mutabaqah. Dilalah salah. Kita baca salah. Bukan faslun fi anwa'i dilalati wad'iyah. Faslun anwa'i ilmi hadithi. Allah Rabbi. Salah. Minta maaf. Tersalah masuk. Bukan faslun fi anwa'i dilalati wad'iyah, tapi faslun fi anwa'i ilmi hadithi. Patut rasa macam lakon panjang dah ni. Salah baca matang. Muka surat 3 baru. Faslun fi anwa'i. Belum baca, minta maaf. Faslun fi anwa'i ilmi hadithi. Minta maaf. Jadi semula. Bukan faslun ni anwa'i dilalah, tapi faslun anwa'i ilmi hadithi. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'i ilmi hadithi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala pembahagian ilmu hadis. Tu. Faslun fi anwa'i, sama juga kita buat mubtada, khabar mubtada mahzuf, jatuh haza faslun. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala pembahagian ilmu hadis. Maka di dalam fasal ini fasal yang paling utama tadi, fasal yang kedua tadi. Ini fasal yang paling utama di dalam memahami ilmu mantiq, kerana di dalam fasal ini akan dibahagikan ilmu kepada dua, iaitu ilmu tasawuri dan juga ilmu tasdiqi. Maka di dalam fasal ini akan dibahagikan ataupun akan diterangkan pembahagian ilmu hadis, ilmu yang dikatakan baharu. Maka tidak akan dibicarakan di dalam mantiq, iaitu ilmu qadim. Tidak. Ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam mantiq tidak akan dibicarakan, kerana qadim, letaknya qadim tidak boleh ditasawur, tidak boleh digambarkan di dalam kepala. Adapun melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah dia difahami dengan tasawur, tapi difahami dengan akal yang sihat, dengan hukum yang telah diiktimadkan oleh akal berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasal yang dibahagikan kepada mantiq yang awal ini adalah tentang pembahagian yang hadis saja, pembahagian yang baharu, iaitu ilmu yang bersifat logik ataupun ilmu yang bersifat berfikir. Idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin wusim. Idraku mufradin, bermula idrak. Jatuh mubtada lah tu. Bermula idrak mufrad. Itu diketahui akan dianya idrak mufrad tu akan tasawur. Wadarku nisbatin bitasdiqin wusim, dan bermula idrak nisbah. Tadi idrak mufrad, dan bermula idrak nisbah itu dinamakan akan dianya idrak nisbah dengan tasdik.
Maka melalui bait yang pertama ini, idraku mufradin tasawurin ulin wadar kutnis batin bitas dikin musim. Maka di dalam bait ini para ulama membahagikan ilmu hadis kepada dua. Yang pertama, ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tasawuri. Ilmu tasawuri. Dan yang kedua dipanggil ilmu tasdiqi. Maka ilmu tasawuri dan juga ilmu tasdiqi dia dibahagikan kepada empat. Ataupun kepada dua juga. Yang pertama nazari dan yang kedua daruri. Tasawuri dari sudut nazari, tasawuri dari sudut daruri. Tasdiqi dari sudut daruri, tasdiqi dari sudut nazari. Yang dikatakan tasawur itulah yang dipanggilkan idrak mufrad bagi makna. Yang dipanggil ilmu tasawuri iaitulah dipanggil idrak tasawur ataupun idrak makna mufrad. Idrak makna mufrad. Kemudian tasdiqi itu dipanggil idrak wuqu'u nisbati. Idrak wuqu'u nisbati. Contoh ilmu tasawuri ataupun dipanggil idrak makna mufrad. Contoh kita katakan si Zaid. Si Zaid itu kita katakan tasawur. Zaid itu adalah seorang syakhsan muayyan, iaitu manusia yang lengkap dengan tubuh anggota badan. Si Zaid kita tasawur di dalam kepala kita, kita gambarkan si Zaid itu adalah syakhsan muayyan, iaitulah si Zaid yang lengkap tangannya, kakinya ataupun anggota badan yang lain. Maka kata lafaz Zaid itulah kita panggil tasawur ataupun kita panggil mufrad ataupun idrak makna bagi mufrad, seorang lelaki. Kemudian ilmu tasdiqi. Maka ilmu tasdiqi ataupun ilmu yang dikatakan tasdiq itulah kita panggilkan idrak wuqu'u nisbah. Wuku' nisbah. Contoh kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Bermula si Zaid itu yang sedang berdiri. Maka melalui ilmu tasdiqi maka kita idrak ke dalam kepala kita qa'imun itu terjadi kepada si Zaid. Ataupun berdirinya si Zaid itu yang dipanggil wuku' nisbah. Yang kita tasawurkan, yang kita tasdikkan di dalam kepala kita tentang Zaidun qa'imun. Qa'imun yang ada kepada Zaid itu yang sedang terikat dengan si Zaid. Maka kita tasdik. Ini secara awal ataupun secara mudah. Kemudian perlu kita tahu di dalam kita memahami ilmu tasawuri ataupun tasawuri dan juga tasdiqi, sebelum kita memahami tasdiqi, perlu kita memahami tasawuri. Sebelum kita menetapkan sesuatu, perkara kepada sesuatu, perlu kita gambarkan di dalam fikiran kita. Perlu kita tasawurkan di dalam fikiran kita tentang sesuatu. Maka didahulukan di dalam bait yang ke depan ini akan diceritakan. Maka di antara tasdik dan juga tasawur, maka perlu kita dahulukan tasawur daripada tasdik. Maka tasdik ini, adanya tasdik selepas daripada tasawur. Selepas daripada kita gambarkan, barulah ada tasdik. Maka majhul ataupun maka tidak masuk akal bagi sesuatu perkara, kita katakan pasti, melainkan kita tidak memikirkan.
selayak dan sepatutnya kita mengatakan sesuatu itu pasti setelah kita fikir dan kita gambarkan. Maka didahulukan tasawur, gambaran, daripada kita menetapkan sesuatu. Kita menetapkan sesuatu. Maka di dalam tasawur, ataupun kita ambil mudah. Contoh kita ambil perkataan Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Melalui Zaidun qa'imun ini telah kita nyatakan ia adalah tasdik dah melalui qa'im. Tetapi sebelum terjadi Zaidun qa'imun tasdik, perlu kita tasawur dan perlu diproses melalui tasawur dulu. Maka dalam perkataan Zaidun qa'imun, dia pecah kepada 4 tasawur. Yang pertama dipanggil tasawur maudhu'. Iaitulah di dalam lafaz Zaidun qa'imun, iaitulah Zaid. Maka yang pertama tasawur maudhu', iaitulah si Zaid. Kemudian yang kedua dipanggil tasawur mahmul, iaitulah qa'imun. Yang ketiga tasawur nisbah, iaitulah bainahuma Zaidun wa qa'im. Itu dipanggil tasawur nisbah. Dan yang keempat itu adalah tasawur wuku' ataupun tasawur wuku' ataupun barang yang terjadi kepada si Zaid. Setelah lengkap kepada 4 perkara ini, barulah kita namakan sebagai tasdik. Contoh, tadi saya terangkan di dalam lafaz Zaidun, sekali lagi saya terangkan. Ia dalam ilmu mantik ni kita kena fikir sikit supaya kita nampak. Kita ambil contoh mudah-mudah. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Maka lafaz Zaidun qa'imun ini perlu ditasawurkan sebelum kita tasdik. Kita nak katakan si Zaid itu sedang berdiri, perlu kita pastikan adakah betul-betul si Zaid itu berdiri ataupun tidak. Maka sebelum kita kata si Zaid itu sedang berdiri, iaitu yang dipanggil tasdik. Kita tetap dah. Sebelum kita nak kata si Zaid itu sedang berdiri, perlu kita dahulukan ataupun perlu kita gambarkan di dalam fikiran kita, adakah betul si Zaid berdiri? Maka dia pecah kepada 4 tasawur. Yang pertama perlu ada tasawur maudhu'. Siapa? Kalau di dalam lafaz tasdik tadi Zaidun qa'imun, maka perlu ada tasawur maudhu'. Siapa? Maka di dalam lafaz Zaidun qa'imun, maka tasawur maudhu' iaitulah si Zaid. Si Zaid itu syakhsan muayyan, iaitu seorang laki-laki yang lengkap dengan anggota badan. Itu dalam fikiran kita. Maka nak kata tasdik, perlu kita tasawur dulu. Si Zaid itu adalah tasawur maudhu'. Dia adalah si Zaid itu syakhsan muayyan. Kemudian yang kedua, perlu kita tahu dan perlu kita tasawur dan kita gambarkan dalam kepala kita, dipanggil tasawur mahmul, iaitu barang yang diisnadkan kepada Zaid. Di sini Zaidun qa'imun, iaitu qa'imun. Maka qa'imun ini inilah dipanggil tasawur mahmul. Isnad di sebalik Zaid. Perlu ada apa yang si Zaid buat. Itu yang dipanggil tasawur mahmul. Yang ketiga, tasawur nisbah. Maka tasawur nisbah ini di antara Zaidun dan juga lafaz qa'imun. Kita nak menisbahkan, kita nak menggambarkan apa sebenarnya si Zaid sedang buat. Ataupun apa sebenarnya nisbah. Kita nak tentukan kepada si Zaid. Maka tasawur nisbah itu adalah di antara Zaid dan juga qa'im. Zaid berdiri, qa'im
Zaid itu syakhsan muayyan, berdiri itu isnad bagi si Zaid yang sedang buat. Maka yang terakhir adalah tasawur wuku', iaitu perkara yang terjadi, iaitu berdiri pada Zaid. Perkara terjadinya wuku' yang dipanggil tasawur wuku' ni berdiri, terjadinya berdiri pada si Zaid yang qaim. Maka tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah, tasawur wuku', maka keempat-empat ini selepas kita lengkap, kita ada si Zaid, kita ada apa yang si Zaid buat qaim, kita ada wuku' nisbah di antara Zaid dan juga qaim, dan juga kita ada wuku' dia, maka keempat-empat ini bila mana lengkap di dalam satu kata Zaidun qaimun, maka kita telah katakan tasdik. Kita telah pastikan melalui tasawur yang kita buat di atas lafaz si Zaid itu sedang berdiri. Contoh yang lain. Lampu bercahaya. Maka lampu itu adalah tasawur maudhu', iaitu barang, objek. Kemudian melalui lafaz lampu bercahaya, kalau tasawur mahmul, iaitulah cahaya yang ada pada maudhu' lampu. Kemudian yang ketiga tasawur nisbah, iaitu di antara lampu dan juga cahaya, di antara nisbah ini. Kemudian tasawur wuku', iaitu terjadinya cahaya kepada lafaz lampu yang bercahaya. Maka bila mana ada empat-empat ini, ada tasawur maudhu' pada lampu, iaitu lampu, tasawur mahmul, iaitu cahaya, tasawur nisbah, iaitu di antara lampu dan juga cahaya, tasawur wuku' di antara terjadinya cahaya pada lampu. Maka bila mana keempat-empat ini kita pastikan, maka kita boleh katakan tasdiqi, iaitu lampu itu sedang bercahaya. Apabila kita sudah memahami tasawur yang sudah kita jelaskan tadi, barulah kita katakan tasdik. Betul lampu ini sedang bercahaya. Betul si Zaid itu sedang berdiri. Kerana apa? Kerana kita telah melalui proses tasawur di dalam akal kita sebelum kita menetapkan sesuatu perkara. Ibarat beginilah. Kita nak kata seseorang itu rajin. Maka seseorang itu rajin perlu ada bukti. Kalau seseorang yang melibatkan kerajinan, maka dia perlu kepada mahsusat. Perlu kita lihat. Adakah dia rajin betul-betul? Adakah seorang itu rajin? Maka kita akan tahu bilik dia bersih ataupun tidak. Kalau dia ni seorang pembersih ataupun tidak. Ataupun dia ni bagaimana kalau dilihat keadaan yang kotor, bagaimana reaksi dia. Maka ini semua ni melalui proses tasawur. Apabila kita sudah melalui proses tasawur, gambaran terhadap orang itu rajin ataupun tidak, ataupun malas, ataupun kita katakan orang itu rajin sebenarnya malas, apabila tidak lengkap kepada tasawur yang saya telah nyatakan, maka sahlah orang itu menipu. Tapi bila mana tasawur yang kita katakan orang itu rajin, maka bila mana lengkap kepada empat tasawur ini, sama ada maudhu'nya, sama ada mahmulnya, sama ada nisbahnya, ataupun sama ada wuku'nya, maka kita boleh tasdik bahawa orang itu rajin. Orang itu rajin. Maka kita kena dahulukan tasawur dibandingkan tasdiqi. Kita perlu dahulukan tasawur. Tasawur ni ibarat bukti. Tasdik kita nyatakan iaitu benar. Ataupun kita nyatakan sesuatu. Maka sebelum kita nak nyatakan tasdik, nyatakan sesuatu perkara, perlu kita dahulukan bukti-bukti yang menunjukkan kita kata ya. Tak masuk akal kepada kita kalau kita katakan kita dakwa sesuatu tetapi tak ada bukti. Tak? Kita kata
itu kereta aku. Apa bukti orang tanya? Kita tak boleh jawab. Lesen tak surat benda dipanggil risik bayaran tak ada. Loan tak ada. Surat penjanjian tentang kereta tu tak ada. Maka mana boleh kita katakan ataupun mana boleh kita tasdik dan kita dakwa bahawa kereta itu kereta aku. Sedangkan kita tidak ada bukti yang mengatakan kereta itu milik aku. Maka tasawur ini kita katakan bukti, tasdik kita katakan perkara yang kita dakwa. Tak mungkin seseorang yang dakwa sesuatu tidak didahului oleh bukti. Kalau masuk dalam mahkamah, mahpuh kiok situ. Sebab apa tidak ada bukti masuk jara tu? Kenapa? Kerana kita tidak ada bukti yang mengatakan kita ini tidak bersalah. Itu contoh-contoh tentang tasawur dan juga tasdiqi. Kena faham. Ilmu dipecah kepada dua. Yang pertama tasawur, yang pertama ilmu tasawur, yang kedua ilmu dipanggil tasdiqi. Habis. Waqaddimi awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamu bitab'i. Waqaddimi awwala 'indal wad'i, dan dahulu olehmu, dengan makna wahwa tasawur lah. Dan dahulu olehmu akan yang pertama. Yang pertama tasawur. 'Indal wad'i, ketika wada'. Li'annahu, kerana bahawa sungguhnya waqaddimi awwala tu, itu yang didahulukan, muqaddamun, itu yang didahulukan akan dianya yang pertama tu, dengan bitab'i, dengan tabi'ah, iaitu kebiasaan ghaliban. Maka kita kena dahulukan tasawur daripada tasdik. Maka itulah saya katakan, tidak ada yang mengatakan kita dahulukan tasdik, kita dahulukan dakwaan, melainkan kita kena kemukakan bukti dahulu. Seseorang itu sedang berdiri, maka kita kena buktikan bahawa kita betul yang kita dakwa bahawa orang itu sedang berdiri. Orang itu sedang berdiri. Kita baca habis dululah. Itu saya telah jelaskan tadi, kena dahulukan tasawur dibanding tasdik. Wa nazari mahtaja li ta'ammuli wa aksuhu huwa daruri yujali. Dan bermula nazari. Ni nazari pula ni. Dan bermula nazari. Apa nazari? Dan bermula nazari itu barang mahtaja li ta'ammuli, itu barang yang berhajat, ianya sima itu barang li ta'ammuli, bagi fikiran. Wa aksuhu huwa daruri yujali, dan bermula sebaliknya nazari, akas tu, huwa daruri yujali, itu daruri yang terang, ianya daruri. Maka melalui tasawur dan juga tasdiqi, maka dia pecah kepada dua. Ada tasawur yang dipanggil daruri, ada tasawur yang dipanggil nazari. Ada tasdiqi yang dipanggil daruri, ada tasdiqi yang dipanggil nazari. Apa daruri ni? Daruri adalah kita katakan daruri, iaitulah kita katakan sesuatu yang kita fikir tidak memerlukan, tidak berhajat kepada fikiran yang susah. Itu daruri. Ataupun secara mudah kita katakan begini, 1 tambah 1 secara ghalibah ini 2 lah.
Kita tidak memerlukan, kita tidak mengerah fikiran untuk mengira 1 tambah 1. Kerana 1 tambah 1 fikiran kita kebiasaannya. Walaupun orang itu tidak belajar matematik sekalipun, kalau dia kawan dengan orang belajar matematik, dia akan dengar 1 tambah 1 2. Maka secara tabiatnya, secara daruri adalah 1 tambah 1 iaitu 2. Maka daruri ini tidak memerlukan fikir. Ada tasawur yang memerlukan fikiran, iaitu nazari. Maka tasawur nazari dia memerlukan fikiran ataupun yang memerlukan, kita panggil ma yahsul 'anil nazri wal istidlali. Iaitulah kita memerlukan dalil ataupun memerlukan sesuatu untuk kita katakan itu je. Ataupun nazari ini kita katakan beginilah secara mudahnya. 1 tambah 2 bahagi 2. Darab 5. Maka nak nyatakan jawapan bagi itu secara nazari kita perlu fikir. Kerana apa? Susah. Maka ada tasawur yang mudah, ada tasawur yang memerlukan idrak fikiran yang agak susah. Kemudian ada tasdiki yang mudah, ada tasdiki yang susah, sama saja. Sebaliknya, perkelasan itu kita perlu tahu adalah tasawur ada nazari, ada tasawur tasdiki, tasawur ada nazari, tasawur ada daruri, tasdiki nazari, tasdiki daruri. Yang itu dulu. Maka nazari dia memerlukan hajat berfikir, sedangkan daruri dia sebalik daripada berhajat fikir, iaitulah tidak berfikir. Tidak berfikir. Itu secara mudah. Secara mudah tarkib atas kalam. Kita ambil tarkib atas kalam dulu, kerana yang perlu kita tahu apabila belajar matan ini, yang perlu kita tahu adalah kita perlu tahu susun atur ataupun di mana letaknya matan ataupun di mana letaknya fasal ini. Kerana mengikut perkiraan ataupun mengikut tertib bagi orang yang baru mula-mula nak mengaji ilmu mantik, yang pertama ini perlu kita gambarkan dahulu. Okey, faslun fi anwa'i, ada faslun fi anwa'i ilmi hadithi ini. Maka di dalam fasal ini perlu kita tahu cabang-cabang dulu. Jangan gaduh pergi dengar ta'rif lagi. Kalau dengar ta'rif, maka kita akan pening dengan ta'rif. Secara mudahnya kita tahu ini susunan dia. Okey, ilmu dia ada tasawur dan dia ada tasdik. Maka tasdik dan juga tasawur dia pecah kepada 2 masing-masing. Yang pertama iaitu nazari, yang kedua daruri, tasdik, nazari, tasdik, daruri. Maka pecah itu dulu. Maka kalau daruri itu tidak berhajat kepada fikir, sedangkan nazari berhajat kepada fikir. Itu gambaran-gambaran supaya kita nampak. Kemudian wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a biqaulin syarihin faltabtahil, dan bermula barang, wama, dan bermula barang, dan bermula barang. Dan bermula barang bihi, dengannya barang tu, ila tasawurin, kepada tasawur, itu dinama akan dianya barang, yud'a biqaulin syarihin faltabtahi, dengan qaul syarih, maka hendak berhati-hati olehmu. Wa ma bihi ila tasawurin wusil, dan bermula barang bihi, wa ma dengan makna begini, dengan makna dan bermula barang yang disimpankan. Betul. Dan bermula barang ataupun dan bermula barang yang disampaikan begitu.
Dan bermula barang yang disampaikan, iaitu atas pada kata tasawur tadilah, bait yang pertama tadi. Dan bermula barang yang disampaikan dengannya barang kepada tasawur, itu dinama akan dianya barang dengan qaul syarih, maka hendak berhati-hati olehmu. Kemudian di dalam bait ini para ulama munatiqah, iaitu ulama-ulama mantiq, mereka membuat satu istilah kepada lafaz yang diambil kepada faedah makna mufrad dengan istilah qaulun syarih. Contoh, haiwanun natiqun, bermula haiwan itu yang natiq, yang berfikir. Pada ta'rif insan, ma huwa insan. Kita kata ta'rif ma huwa insan. Ma huwa insan. Apa itu insan? Maka kita kata hayawanun natiqun. Bermula insan itu adalah haiwan yang berfikir. Maka haiwan natiqun ini dapat kita menyampaikan kepada makna mufrad, iaitu makna insan. Maka di dalam bait ini musannif nak memberitahu kepada kita, iaitu ulama-ulama munatiqah, iaitu ulama-ulama mantiq, mereka membuat satu istilah kepada lafaz, lafaz dipanggil lafaz makna mufrad. Para ulama mantiq meletak makna bagi mufrad, iaitu makna faedah bagi makna mufrad, iaitu istilah qaulun syarih. Maka tasawur yang kita katakan tadi, iaitu ilmu tasawur idrak makna mufrad, iaitu para ulama mantiq meletakkan tasawur idrak makna mufrad, iaitulah dengan makna qaulun syarih. Qaulun syarih. Maka qaulun syarih ni sudah menjadi istilah di dalam ilmu mantiq yang diletakkan dan yang disandarkan kepada tasawur idrak makna mufrad. Maka qaulun syarih ni sudah menjadi istilah bagi tasawur mufrad. Sudah jadi istilah dah. Maka qaulun syarih ini menjadi istilah bagi ulama-ulama mantiq, diletakkan kepada tasawur mufrad. Contoh kita kata haiwanun natiqun, bermula haiwan itu yang berfikir. Maka kita kata, apa takrif insan? Ma huwa insan? Apa itu insan? Maka kita kata hayawanun natiqun. Bermula insan itu adalah haiwan yang berfikir. Maka haiwan natiqun, iaitu bermula haiwan yang berfikir, ini dapat kita menyampaikan ataupun dapat kita resapkan ataupun dapat kita memahami kepada makna mufrad. Idrak makna mufrad, iaitu makna insan. Maka insan iaitu yang berfikir. Maka pecah kepada hayawanun natiqun adalah kepada insan. Ada juga hayawanun yang tidak berfikir. Ada binatang-binatang tu. Ada. Maka perlu kita tahu begitu dulu. Maka qaulun syarih sudah menjadi istilah kepada ilmu tasawurin, adapun idrak makna mufrad. Maka qaulun syarih ni sudah menjadi istilah. Maka di depan nanti ataupun di dalam kitab-kitab syarih, maka kita akan bertemu dengan perkataan ataupun istilah qaulun syarih. Maka qaulun syarih ini, maka dia itlaq kepada tasawur idrak makna mufrad. Maka kita tidak ada masalah tentang itu. Habis. Wa ma litasdiqin bihi tuwsilah bihujjatin yu'rafu 'indal 'uqala. Dan bermula barang litasdiqin bihi, yang disampaikan dengannya barang, litasdiqi, bagi tasdik, itu diketahui akan dianya barang tu dengan hujjah, bihujjatin yu'rafu 'indal 'uqala,
di sisi orang yang berakal. Maka ulama-ulama munatiqah, iaitu ulama-ulama mantiq, mereka juga membuat satu istilah bagi lafaz tasdiq, iaitu idra' wuqu'. Idra' wuqu' nisbah. Maka di dalam tasdiqi ulama munatiqah, mereka juga membuat satu istilah kepada perkataan tasdiqi ataupun idraku wuqu' nisbah. Iaitulah yang menghasilkan makna tasdiq. Dengan makna istilah yang digunakan adalah hujjah ataupun qiyas. Maka hujjah dan juga qiyas ini kita sandarkan ataupun satu istilah hujjah dan juga qiyas ini satu istilah kepada kita katakan tasdiq ataupun idra' wuqu' nisbah. Maka hujjah dan juga qiyas ini satu istilah dalam ilmu mantiq, satu istilah. Kalau dalam ilmu lain, qiyas dalam ilmu usul fiqh, maka itu permaknaan dalam ilmu usul fiqh. Ini pemaknaan dari sudut ulama-ulama munatiqah, iaitu ulama-ulama mantiq mendefinisikan ataupun meletakkan hujjah dan juga qiyas, iaitu istilah ini digunakan kepada tasdiq ataupun idra' wuqu' nisbah. Faham balik situ? Contoh kita kata gini, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadis. Bermula alam itu yang berubah dan setiap yang berubah itu baharu. Maka boleh kita ambil daripada perkataan al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun, iaitu kita buat qiyas, yang mana qiyas ini dapat kita menyampaikan kepada hujjah, iaitu natijah al-alamu hadisun. Maka satu perkataan ini ataupun bait yang kita katakan, contoh al-alamu mutaghayyirun. Kita nak kata gini, al-alamu mutaghayyirun. Secara mudahnya di dalam bait yang terakhir ini, para ulama munatiqah gini mudah-mudah. Para ulama munatiqah mereka mendefinisikan ataupun meletakkan istilah tasdiqi, iaitu hujjah dan juga qiyas. Contoh hujjah dan juga qiyas yang diletakkan kepada tasdiq, iaitu al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam itu yang berubah. Wa kullu mutaghayyirun hadis. Dan bermula yang berubah itu yang baharu. Maka melalui hujjah dan qiyas daripada apa yang saya sebutkan, contoh bermula alam itu yang berubah dan bermula yang berubah itu baharu, maka dapat kita letakkan hujjah dan juga qiyas di sini. Kita katakan daripada apa yang saya sebutkan tadi dapat menyampaikan makna ataupun dapat menyampaikan natijah, iaitu al-alamu hadisun. Maka al-alamu hadisun ini kita katakan tasdiq ataupun hujjah yang mengatakan alam itu baharu. Apa? Berubah. Maka nak melalui ataupun nak mengatakan tasdiq pada sesuatu perkataan ataupun hujjah sesuatu perkataan ataupun qiyas sesuatu perkataan, perlu didahului oleh tasawwuri. Saya nak kata je hujjah dan juga qiyas ini adalah natijah di sebalik perkataan yang saya sebut. Perlu kemukakan bukti. Maka al-alamu hadisun ini menjadi natijah dan juga hujjah bagi kita katakan bermula alam itu yang baru. Maka di dalam bait yang terakhir ini, para ulama munatiqah meletakkan tasawwuri ataupun ilmu tasawwur, iaitu idra' makna mufrad, iaitulah kita katakan dengan perkataan ataupun istilah qaulun syarih. Qaulun syarih. Kemudian di dalam ilmu dipanggil tasdiqi
ataupun idra' wuku' nisbah, maka para ulama munatiqah menistilahkan tasdiqi dengan makna idra' wuku' nisbah dengan makna istilah yang mereka letak iaitu hujjah dan juga qiyas. Itu secara mudah yang perlu kita memahami di dalam matang ini. Maka secara kesimpulannya di dalam bait ataupun berapa bait? 4 bait ini, di dalam 5 bait ini, maka perlu kita tahu secara kesimpulannya di dalam ilmu ataupun pembahagian ilmu hadis, iaitu dia ada 2. Yang pertama ilmu hadis yang dikatakan tasawur. Yang kedua ilmu hadis yang dikatakan tasdiqi. Maka ilmu tasawur dia perlu didahulukan daripada ilmu tasdiqi. Secara gambaran mudahnya, tasawur ini adalah bukti, sedangkan tasdiq ini adalah dakwaan kita. Maka di dalam tasawur dia ada 4 perkara yang paling penting. Yang pertama ada tasawur maudhu'. Yang kedua ada tasawur mahmul. Yang ketiga ada tasawur nisbah. Yang keempat adalah tasawur wuku'. Dalam contoh yang saya sebut di awal tadi adalah Zaidun qa'imun. Maka di dalam lafaz Zaidun qa'imun ini adalah sebelum kita mengatakan Zaidun qa'imun secara tasdid, secara pasti Zaid itu sedang berdiri, perlu di dalam lafaz Zaid itu sedang berdiri perlu didahulukan oleh 4 tasawur yang asas. Yang pertama, di dalam lafaz Zaidun qa'imun perlu kita tahu tasawur maudhu'. Apa objek? Maka tasawur di dalam lafaz ini adalah objek dia adalah si Zaid. Yang kedua mesti ada tasawur mahmud. Isna' daripada si Zaid. Apa yang si Zaid buat? Maka qa'im. Si Zaid sedang berdiri, qa'im. Yang ketiga adalah tasawur nisbah. Di antara ataupun perkara di antara Zaidun dan juga qa'im. Ada pertalian tak? Ada. Maka itu dipanggilkan tasawur nisbah. Dan yang terakhir dipanggil tasawur wuku', iaitu perkara yang terjadi, iaitu berdirinya pada si Zaid. Maka lengkap kepada 4 perkara ini di dalam menghuraikan tasawur, barulah kita katakan ya, betul, dan kita dakwa secara tasdik pasti bahawa si Zaid itu sedang berdiri. Sedang berdiri. Cuma insya-Allah dalam siri yang akan datang saya akan terangkan ada sebenarnya dalam bait ini ada beberapa huraian lagi di dalam menghuraikan bait ini. Ada yang dipanggil kepada abwab ilmu munatiq ataupun dipanggil abwabun ilmun mantiq, dipanggil perkelasan. Ada yang kita panggilkan mabadi tasawurat. Ada yang kita panggil maqasidu tasawurat. Ada yang kita panggil mabadi tasdiqiyat dan juga maqasid tasdiqiyat. Maka esok insya-Allah kita akan terangkan secara sedikit mabadi tasawurat, maqasid tasawurat, mabadi tasdiqiyat, mabadi maqasid tasdiqiyat. Kerana secara asasnya sebelum kita memahami ataupun sebelum kita masuk bait yang seterusnya, sebenarnya ada pembahagian tentang mabadi tasawurat, iaitu kuliah yang 5 ta'rikh dan sebagainya lah, had dan sebagainya. Maka insya-Allah esok kita akan terangkan. Untuk malam ini segambarannya itu dulu. Kalau kita rembah belaka malam ni takut pening. Pening situ bakal tak mengaji ya mantik. Ada mantik ini kalau pening mengaji mantik insya-Allah antum akan faham. Tapi kalau tak pening maka payah sikit nak faham. Sebab ilmu mantik ini memerlukan idrak,
memerlukan fikiran. Sama ada fikiran itu kita katakan tidak susah ataupun payah, maka kita kena fikir. Kalau kita katakan secara mudahnya Zaidun qa'imun, bermula si Zaid itu berdiri, maka kalau kita katakan mudah saja nak fikir Zaid berdiri, tengok betul tengok, tapi secara pembelajaran kita katakan. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-harian kita tidak terlepas daripada mantik sebenarnya. Sama ada tasawurat ataupun tasdiqiyat. Maka semua ini berkait dengan kehidupan kita. Cuma kita tidak tahu di mana dan tempat, bagaimana, apa. Di mana, apa, bagaimana yang berlaku. Kita tidak tahu. Sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang petang-petang kita bersia-sia, kita melihat melalui mahsusat, melihat daripada panca indera kita, ataupun kita pegang sesuatu itu mahsusat. Semua itu memerlukan dakwaan. Kita hendak mengatakan saya baru lepas pergi ke tempat ataupun baru pergi ke pasar. Di tempat pasar itu penuh orang. Maka nak dakwa sesuatu perkara tentang orang itu ramai orang, maka memerlukan tasawurat sebelum tasdiqiyat. Maka orang yang alim dan juga orang yang faham, mereka tidak akan semudah-mudah mempercayai seseorang. Apabila datang seseorang membawa khabar berita, contoh, Mama, ada orang ngata kamu, mung ni perangai huduh. Maka orang yang memahami ilmu mantik tentang cara fikir yang betul, tasawwur dan juga tasdiqiyah, maka dia tahu dah mentaqaddumkan tasawwur. Maka dia kena faham dulu. Orang yang memahami ilmu mantik kata, betul tak mu Saleh, kata orang ni ada ngata kat aku. Maka orang yang faham mantik dia akan kata, siapa yang kata? Apa nisbah yang berkata? Di mana yang berkata? Dia tasawur dulu. Tapi secara mudahnya bila melibatkan kalau orang mengata ni kena ada mahsusat, kena dengar panca indera. Kerana melibatkan dakwaan orang mengata ini perlu kepada mahsusat, itu tidak ada takwil. Perlu kita dengar sendiri. Betul dak orang ni ngata kat aku. Maka sebab itu orang yang memahami mantik dia tidak akan percaya teguh orang yang mengkhabarkan sesuatu berita. Kerana apa? Kerana bukti dia memahami tentang cara fikir yang betul, cara fikir yang menggunakan mantik. Tetapi kalau orang kabur, Mama, orang kata kamu, terus dia percaya, maka sahlah orang itu tidak memahami mantik, bahkan orang ini akan musnah hidup dia. Kerana apa? Kerana semua dia percaya. Orang rapat sikit, walaupun orang rapat tu dia memfitnah diri dia, maka dia tu percaya. Maka orang itu akan musnah hidup dia. Kenapa? Kerana dia mempercayai, dia meyakini sebelum tasawwur, sebelum dia tahu bukti-bukti untuk dia tasdik. Di dalam kita mengaji bait yang fasal ini, di antara sesuatu fikiran yang betul, yang sihat, yang kita katakan likamili qarihah bait semalam likamili qarihah, iaitu dia mempercayai sesuatu perkara ditasawur dulu sebelum diyakini. Maka sebab itu cara berfikir perlu betul, perlu memahami, perlu melepasi di atas tasawur yang telah ditetapkan. Jangan terus yakin, jangan. Maka sebab itu dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-harian. InsyaAllah esok kita akan terangkan sedikit tentang mabadi tasawwur, maqasid tasawwur, mabadi tasdiqiyat, maqasid tasdiqiyat. InsyaAllah esok kita akan terangkan sedikit tentang mabadi dan juga maqasid itu. Kerana agak panjang mabadi dan juga maqasid tiap-tiap tasawwur dan juga tasdiqiyat, dia ada pecahan dia.
InsyaAllah esok kita akan terangkan secara mudah. Kita akan terangkan secara mudah. Pada malam ini, itu dahulu. Kerana boleh kita faham dan boleh kita tahu. Boleh ulang balik tak makna bagi bit 19. Bit 19. Boleh tengok dalam, saya telah boleh tengok dalam apa awal rakaman tu Hashimah, Ustazah Hashimah Fauzi. Boleh ulang balik tak makna bit 19. Bit 19 saja ke macam mana tu? Idraku mufradin tasawwurin uling ke 5 bit atau macam mana? Ada soalan, saya buka soalan kepada sahabat-sahabat kalau nak tanya. Ada soalan boleh tanya, soalan insya-Allah. Berkaitan dengan faslun fi anwa'i ilmi hadisin. Okey, yang 19 saja insya-Allah. Idraku mufradin Idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin wusin. Bermula idrak mufrad itu diketahui akan dianya idrak mufrad tu akan tasawur. Wadarku nisbati bitasdiqi wusin, dan bermula idrak nisbah itu jadi khabar, itu dinamakan akan dianya idrak nisbah tu dengan tasdik. Maka secara mudahnya idrak mufrad itu yang dipanggil tasawur, idrak nisbah itu dipanggil tasdik. Gini secara mudahnya nak faham. Ilmu mantiq ataupun ilmu hadisin dipecah kepada dua. Yang pertama dipanggil ilmu tasawurat ataupun tasawur. Yang kedua ilmu tasdik. Ilmu tasawur di dalam bait yang pertama idraku mufradin tasawurin ulim. Ilmu tasawur yang digelar tasawur yang dibangsakan kepada fikir ini dipanggil idraku makna mufrad. Memahami, menyampaikan makna bagi sesuatu. Itu yang pecah kepada 4 tu. Ada maudhu', ada mahmul, ada wuku', ada nisbah. Sedangkan ilmu tasdiqi ini kita panggil idraku wuku'u nisbah. Kita faham, kita memahami, kita sampai kepada makna yang telah ditasdikkan. Maka nak memahami makna yang telah ditasdikkan, kalau dalam istilah yang ulama nahwu sebut, ulama mantiq sebut sebagai hujjah. Maka yang terakhir hujjah ini perlu didahului oleh tasawur. Itu secara mudahnya. Bolehkah kita faham makna mufrad itu zat dirinya tasawur? Ya, boleh. Syakhsan muayyan. Kalau si Zaid, syakhsan muayyan. Contoh saya sebut tadi kan. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Maka lafaz Zaidun qa'imun ini sebelum kita tasdik, sebelum kita tetap si Zaid itu berdiri, perlu kita tasawur dulu. Tasawur pecah 4 lah. Maudhu'. Maka semua itu adalah pecahan daripada tasawur. Bolehkah kita mana mufrad itu zat dia? Boleh. Boleh. Sama ada aqlan ataupun laisa aqlan. Boleh. Secara mudahnya, makna mufrad ini kita katakan hayawanun natiqun. Bermula haiwan itu yang berfikir. Asal haiwan tak kira manusia, binatang,
Itu semua haiwan. Apabila kita mengkaitkan natiqun, berfikir, maka terkeluarlah haiwan, terkeluar binatang, benda-benda lain. Yang diletakkan adalah manusia. Lagi ada soalan. Idrak mufrad, tasawwur, idrak nisbah, tasdiq. Betul. Ustaz Amirul, betul. Lagi ada lagi soalan. Baik je lah. InsyaAllah. Ya, wa ya. Mudah ya, tak payah. InsyaAllah. Cara kita belajar ni, kalau boleh, biar satu fasa tu biar faham. Maka faham satu fasa tu, itu sudah mencukupi. Yang jadi susahnya, bila satu fasal kita tertinggal, maka satu fasal awal ni perlu kita pegang dah. Kita catch up dah. Kita faham dah. Apabila fasal-fasal yang awal ni kita faham dah, maka apabila masuk fasal yang seterusnya, kita tidak faham. Kita tidak akan payah dah. Kerana saya akan sebut istilah-istilah yang telah kita belajar dulu-dulu lagi. Fasal-fasal yang awal tu, maka saya tak akan jelas dah apa makna tasdiqah, apa makna tasawwur, apa makna qaulun syarih, apa makna hujah, tak terang dah. Kerana itu akan dibahaskan pada faslun yang akan datang. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Jadi setakat saja pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala menyampaikan kefahaman kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh musannif dan apa yang dikehendaki oleh guru-guru kita, insyaAllah Ta'ala. Amin. Setakat saja pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.